tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua kepada murid tahun 3 semua ya. Tajuk kita bahasa Melayu hari ini berkenaan dengan tanaman aquaponik dan beras wangi. Jadi kita akan tengok apa berkenaan dengan tajuk ni. Okey, untuk tanaman aquaponik, Cikgu Hadi memberikan risalah kepada murid tahun 3 angsana. Tugasannya adalah untuk mencari maklumat tentang perbezaan dan persamaan tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Bila kita merujuk kepada sini, tanaman aquaponik adalah tanaman berasaskan air. Kita tidak menggunakan medium tanah. Okey, aqua sendiri merujuk kepada air. Jadi memerlukan ruang yang luas. Okey, tanaman biasa ni memerlukan ruang yang luas. Okey, yang kedua, kos RM1,000 setiap kali tanaman untuk seekar. Kawalan pokok menggunakan racun. Cara penanaman dan penjagaan menggunakan biji benih, memerlukan siraman pada setiap hari dan penjagaan rapi, memerlukan cahaya matahari. Okey, untuk kebaikan tanaman aquaponik ni, gabungan tanaman hidroponik dan aquaculture iaitu menerusi tanaman dan ternakan ikan dua dalam satu tidak memerlukan ruang yang luas. Kawalan pokok tidak menggunakan racun. Cara penanaman dan penjagaan menggunakan biji benih, memerlukan cahaya matahari, tidak memerlukan siraman dan penjagaan rapi. Kos permulaan adalah ringgit Malaysia 3,500 untuk membeli peralatan pembelian sekali sahaja. Lebih menjimatkan kita boleh guna berulang kali bendanya dan kita kena jaga air lah. Okey. Yang lain kita tak perlu ni. Tak perlu racun serangga dan sebagainya. Jadi benda ini adalah terbaik lah. Kita dapat pokok-pokok dan sayur-sayuran yang segar dan juga bebas racun. Lebih organik lah maksud dia. Berbanding beza tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Ini kita boleh buat lah nanti dalam buku. Nanti yang ni kemudian kita akan buat. Yang cikgu nak uraikan hari ini adalah berkenaan dengan kepentingan lah tanaman aquaponik ni. Okey, lebih bagus berbanding tanaman biasa. Okey, kita tengok beralih pada seni bahasa. Beras wangi. Beras wangi ni kita tahu ada beras yang kita masak bau dia tak berapa nak sedap lah bau dia. Ada beras yang kita masak bau dia wangi, sedap je bau dia. Beras wangi butir beras yang putih, baunya yang harum memikat selera. Kerahan idea kajian dilakukan, benih berkualiti dihasilkan. Kita berjaya untuk memenuhi impian di hati. Beras wangi keluaran madi. Okey. Jadi kat sini kita tengok ada beberapa kata ataupun frasa diberikan. Okey. Kita boleh letaklah kat sini. Berasnya lebih berkhasiat. Okey, menjadi rebutan orang ramai dan terkenal di seluruh negara. Ni boleh ditulis lah dekat sini Tapi kalau dalam buku teks awak tak perlulah Kita dah sekadar kita bincang ni. Yang seterusnya, hasil bertambah, pendapatan meningkat, pasaran meluas. Okey. Yang ini kita buat macam mana? Apa yang kita nak tulis? Okey. Beras wangi dapat dihasilkan dengan banyak maksud dia. Beras wangi hasilnya bertambah lah sebab dia lebih banyak Okey, dan menambah pendapatan petani. Dapat menambah pendapatan petani ataupun meningkatkan pendapatan petani. Dan pasarannya lebih meluas kerana rasanya yang lebih sedap dan juga baunya yang lebih wangi. Jadi kalau kita
kita lihat pengguna lebih suka beras ini berbanding beras biasa. Okey, namun tak bererti beras lain tu tak bagus. Sebenarnya beras lain pun bagus Okey. Tengok sini, Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Maksud dia MARDI ni menjalankan kajian penyelidikan dan kajian ke atas kebanyakan sumber pertanian lah, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, penternakan dan banyak lagi dan dia memberi bantuan lah kepada pekebun-kebun, petani dan sebagainya untuk bertani. Kita tengok yang seterusnya berkenaan dengan latihan yang perlu awak buat. Okey, kita tengok muka surat 50 dan 51 buku aktiviti jilid 2 Pada satu hari, Alia melihat bapa Akram berkebun. Mereka menanam sayur organik. Pakcik, apakah istimewaan tanam organik? Tanaman organik tidak menggunakan bahan kimia. Oleh itu, kami menggunakan baja organik seperti najis ayam. Okey, kalau kita tengok ini macam kotor lah, tapi sebenarnya hakikat sebenar najis ayam ni sebenarnya dibakar dahulu kemudian dibiarkan beberapa lama barulah dicampurkan ke dalam tanah biasa dan digaulkan dengan tanah kemudian ditaburlah kepada ataupun digunakan terus boleh juga ditabur sebagai baja dan cacing tanah. Cacing tanah ni pun bagus sebenarnya untuk menggemburkan tanah dan menyihatkan tanah. Kami juga tidak menggunakan racun serangga untuk mengawal serangga perosak. Kami membiarkan kumbang kura-kura pada tanaman, iaitu kos tanaman organik lebih mudah berbanding dengan tanaman bukan organik. Okey, racun mahal sebenarnya. Di rumah, Alia membantu ayahnya berkebun. Okey, adakah ayah menanam tanaman organik? Tidak, Alia. Ayah menanam tanaman bukan organik. Ayah, boleh terangkan tanaman bukan organik? Tanaman bukan organik menggunakan baja kimia. Untuk mengawal serangga perosak pula, ayah menggunakan racun serangga. Bagaimanakah cara penanaman tanaman organik dan bukan organik? Cara penanaman kedua-dua tanaman ini sama. Kedua-duanya memerlukan biji benih dan cahaya matahari. Tanaman perlu disiram pada setiap hari. Okey, kita tengok ni tanaman organik perbezaan Okey. Perbezaan dia memang banyaklah Yang pertama kita tengok. Okey, tanaman organik tidak menggunakan baja kimia. Tulis balik kat sini Okey, tanaman bukan organik menggunakan baja kimia menggunakan baja kimia kat sini. Okey, satu lagi, tanaman organik tidak menggunakan racun serangga manakala tanaman bukan organik menggunakan racun serangga perosak Okey, untuk mengawal serangga perosak lah. Seterusnya kalau kita tengok ni, okey, jadi tanaman organik ni menggunakan baja dari najis ayam dan juga cacing tanah. Tapi kat sini tanaman bukan organik dia menggunakan baja kimia lah. Itu perbezaan yang ketara lah Okey. Yang seterusnya awak boleh cari lagi lah apa perbezaan cikgu nak awak buat sendiri. Dan persamaan tanaman organik dan tanaman bukan organik, pertama sekali awak tengok kat situ memerlukan biji benih. Dua-duanya memerlukan biji benih Okey, kedua cahaya matahari. Yang ketiga perlu disiram pada setiap hari lah macam biasalah. Okey, kedua-duanya memiliki persamaan Tiga benda ni wajib lah. Okey, kita tengok yang cikgu harap awak faham lah apa yang awak nak kena tulis dalam ni Okey, buat apa isi yang ada dalam tu awak tengok, fahamkan dan tulis kat sini Okey, yang seterusnya muka surat 52. Dekat sini cikgu ada tulis sedikit beberapa nota panduan sebenarnya lebih pada panduan lah Okey, kita tengok dahulu apa
apa yang awak boleh kena buat dalam sajak ni. Durian kacukan. Senang cerita durian kahwin Okey, isimu yang enak setanding dengan gelaran. Pendapatan kami bertambah. Kami tidak perlu menunggu lama. Okey, yang ni adalah jawapan yang awak perlu isi dalam baris garisan ni di muka surat 52. Okey, tengok kamu boleh mengisi jawapan pada ruang yang bergaris dengan jawapan yang disediakan di atas soalan. Ni dia punya ni jawapan ni. Baca dahulu sajak dari awal sampai akhir supaya kamu mudah faham dengan isi sajak dan memudahkan kamu memilih jawapan. Okey. Dan seterusnya, jika jawapan yang dipilih kamu rasa tidak sesuai, kamu boleh memadam jawapan kamu dengan menulis jawapan yang baru. Okey, boleh padam, tulis jawapan baru Latihan di muka surat ini berdasarkan buku teks jilid 2 muka surat 47 Kamu boleh rujuk kat situ. Okey. Yang kita dah baca tadi lah sikit. Okey. Cikgu harap itu sajalah yang cikgu nak sampaikan kepada kamu supaya memudahkan kamu kena baca dulu fahamkan, kemudian kamu jawab soalan yang cikgu berikan. Okey, sekian. Terima kasih cikgu ucapkan kerana menyaksikan video cikgu yang ringkas ini, menerangkan sedikit tentang tugas-tugasan dan menerangkan tentang tajuk-tajuk yang kita belajar tadi. Okey, sekian. Terima kasih semua.